Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang hormati dan dikasihi sekalian, kita menyambung kuliah kita dalam tafsir Surah Yusuf pada muka surat 551, jilid yang keempat, tafsir Ibn Kathir. Bagi mereka yang telah memiliki tafsir Ibn Kathir, tolong buka pada jilid yang keempat, muka surat 551, ayat yang ke-11 dan 12 untuk kita renungi pada waktu ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sungguhnya kami adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan buatnya. Biarkanlah dia pergi bersama kami esok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main. Sungguhnya kami pasti menjaganya. Para pendengar yang hati dan kasih sekalian, kat sini kita belajar dalam perkara tajwid, bahawa yang berlaku di sini dipanggil sebagai ishmam ataupun raum, dan juga ikhtilas. Bacaan yang digunakan yang kita pelajari iaitu la ta'manna. Di sini asalnya la ta'manuna. Tetapi la ni bukan la nahi, dia merupakan la nafi. Jadi apa yang digunakan sini, mengapalah ayah tidak merasa senang dengan kami, bukan begitu maksudnya. Jadi dia sudut bahasa Arab, kalau manuna la ta'manuna, itu dia sudut bahasa Arab ada thiqal. Bila thiqal, maka berlakulah satu yang dipanggil di sini idgham, iaitu nun yang berturutan ini, maka dibaca la ta'manna. Dia sudut sebutan dipanggil ishmam ataupun dipanggil sebagai raum, iaitu la ta'manuna, dipanggil sebagai raum ataupun di sini ikhtilas, iaitu dibaca dengan cepat. Ini satu perkara berkaitan dengan tajwid yang kita pelajari. Jadi dalam konteks saya ni, kalau kita perhatikan, kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir huraiannya, bahawa abang-abang ini minta, setelah mereka berbincang dan mesyuarat apa tindakan nak dibuat pada Yusuf, iaitu menolaknya atau membuangnya jatuh dalam perigi. Maka Quran tidak menceritakan detail bagaimana peristiwa tersebut berlaku. Setelah mereka berkonspirasi, mengadakan konspirasi itu untuk membawa Yusuf, membuangnya, mereka datang kepada ayah, iaitu Nabi Yaqub, dan berkata, mengapa ayah tidak mempercayai kami? Padahal sungguhnya kami ni orang yang menginginkan kebaikan buatnya. Kalimah ni merupakan satu uslub memancing, memujuk, sedangkan di sebaliknya punya niat yang sangat jahat. Arsilhu ma'na, biarkan dia pergi bersama kami. Maksudnya bawalah dia bersama kami. Dan narta' wa nal'ab, setengah kiraat baca yarta' wa yal'ab, iaitu bagilah peluang untuk dia bersenang-senang dan main-main bersama kami. Yusuf ni kan masih budak lagi. Itu dalam bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan yang digunakan kat sini, iaitu perkataan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yarta' wa yal'ab. Ini adalah satu bahasa yang merujuk kepada, dalam kalau kita lihat ta'wil Quran oleh Al-Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi menjelaskan bahawa dia sudut bahasa, yarta' ni makna yanshat, yal'ab jadi makna yatalaha. Jadi di sini dibaca juga dengan yarta' wa yal'ab. Kalau yarta' makna Yusuf itu dapat bermain-main, bersenang-senang. Kata Qutabi, narta' iaitu kita boleh nakul, makan sama-sama. Mungkin setengah para mufassirin, ahli tafsir menyatakan bahawa mungkin Nabi Yusuf ni ketika kecilnya susah nak makan. Jadi diperhatikan oleh abang-abangnya, marilah nanti kita pergi, nanti dia enjoy lah sikit, dia bolehlah menikmati suasana dekat luar. Adalah kelainan, tak adalah sama je macam kat rumah. Jadi perkataan yang digunakan ke sini, narta', mungkin juga bermaksud nataharas, iaitu perkataan ra'i. Kalau bahasa Arab sebut perkataan ra'akallah, sungguh Allah menjaga engkau, hafizakallah. Jadi kalau itu dimaksudkan yarta' wa yal'ab ataupun narta' wa nal'ab, kat sini menunjuk kami salinglah menjaga satu sama lain, ataupun kita sama-sama lah jaga, jangan risaulah. Ini yang dimaksudkan dengan kita berlumba-lumba, nanti kita berseronok main-main. Zahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina. Nanti kita akan lihat cerita berikutnya bila perkara itu telah berlaku, apa jawapan mereka, penjelasan mereka kepada si ayah. Perkataan dimaksudkan
Al-la'ib ini merujuk kepada permainan. Permainan ni adalah satu benda yang diharuskan, utamanya bila dia mendatangkan kesegaran. Kalau permainan yang bersifat judi itu diharamkan dalam Islam, antara yang digalakkan untuk pelaku permainan ataupun perkara-perkara yang bersifat la'ib ini, iaitu Nabi SAW menyatakan la yahillu la'ib illa fi thalath. Perkara-perkara bersifat mainan ini dihalalkan, tidak digalakkan melainkan dalam 3 keadaan saja. Iaitu yang pertama, seorang lelaki yang memiliki kuda, dia melatih kuda itu menunggang kuda ke sana kemari dengan tujuan untuk mendatangkan kesihatan ataupun untuk tujuan perjuangan, peperangan. Selain daripada itu, mula'abatu rajul imra'atahu, bergurau mesra seorang lelaki dengan isterinya. Selain daripada itu, bergurau mendatangkan kemesraan dan juga bersenok-senok dengan perempuan yang bukan mahram, hukumnya haram. Jadi ini yang dimaksudkan, kata abang-abang Nabi Yusuf ini kepada ayahandanya, memujuk supaya memberi peluang kepada mereka untuk membawa Yusuf AS. Jadi, masing-masing orang hati dan dikasih sekalian, bila kita melihat dalam konteks ayat ini, mereka yal'ab, ada satu perkara yang bersifat aktiviti, mengembirakan untuk menghilangkan rasa jemu yang digunakan untuk mendatangkan satu kesegaran, kekuatan. Jadi bermain juga kadang-kadang merupakan satu cara untuk anak-anak belajar. Kerana itu agama tidaklah melarang seperti yang disebutkan tadi, kecuali jika permainan itu mengakibatkan terlupanya satu perkara yang wajib dalam hidup. Kemudian bila ayah ini berkata dalam ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Berkata Yaqub, sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkan aku, dan aku bimbang kalau dia dimakan serigala, sedangkan kamu semua lalai daripadanya. Dalam kuliah lalu saya terang kepada tuan-tuan tentang latar belakang kehidupan Nabi Yaqub ini, bahawa mengikut tafsir Samarqandi, Al-Imam Samarqandi dan tafsirnya bernama Bahrul Ulum itu mengatakan bahawa Nabi Yaqub ini pada zaman mudanya beliau mencintai anak kepada pakciknya. Nama perempuan itu, nama gadis itu Rahil. Maka dia pun telah mengambil tanggungjawab untuk bekerja dengan pakciknya itu dengan harapan dapat berkahwin dengan Rahil. Maka Yaqub ini pada zaman mudanya telah minta kepada pakciknya itu untuk berkahwin dengan Rahil. Maka pakcik dia kata, boleh, dengan syarat engkau bekerja bersama aku menjaga ternakan ini, haiwan ini selama 7 tahun. Ini cerita yang sampai kepada kita daripada Israiliyat dan tuan-tuan, seperti disebut oleh Imam Abu Mulais As-Samarqandi dalam tafsirnya. Maka bila habis tempoh 7 tahun yang dijanjikan itu, tiba-tiba pakciknya itu mengatakan kepada Yaqub AS, engkau boleh berkahwin tapi dengan puteri aku yang bernama Lia ataupun Laya ini, atau setengah dia mengatakan Lawah namanya dalam bahasa Ibrani. Maka terkejutlah Nabi Yaqub dalam kisah Israiliyat yang sampai kepada kita itu. Dia mengatakan pada pakciknya, bagaimana pakcik nak kahwin kasih dengan Laya ataupun Lawah ini ataupun Lia ini, padahal saya minta untuk berkahwin dengan Rahil. Maka pakciknya berkata, tak boleh, dalam adat kita sebenarnya tak boleh kahwin dengan kakak, tak boleh kahwin dengan adik, melainkan kakaknya terlebih dahulu. Maka dia pun berkahwin dengan kakak, dan dia bekerja lagi 7 tahun dengan pakcik itu sehingga dikahwinkan pula dengan adiknya bernama Rahil. Ini syariat berbeza daripada syariat kita, iaitu kebenaran untuk berkahwin dengan 2 wanita sekaligus. Masing-masing orang hati dan dikasih sekalian. Maka dengan perkahwinan tersebut, perkahwinan yang pertama bersama dengan Laya ini ataupun Lia ini, maka dapatlah 4 orang anak yang bernama Zubail, Syab'un, Yahuza dan juga Lari. Kemudian beliau berkahwin pula dengan Rahil dan dapat anak bernama Yusuf dan juga Bunyamin. Maka kemudian berkahwin lagi dengan 2 orang Suria. Suria ni makna amah. 2 orang daripada hamba saya bernama Zulfa dan juga Bulha, dan dikurniakan anak lain lagi 4 orang. Maka jumlah semuanya seperti yang telah kita bincangkan, seramai 12 orang itu. 4 campur 2 campur 4 campur seperti digambarkan sini, 4 daripada isteri yang pertama bernama Laya, 2 daripada isteri yang bernama Rahil, kemudian mendapat 6 orang lagi daripada 2 orang hamba saya, maka jumlah keseluruhannya merupakan 12. Para pendengar rahmati dan dikasihi sekalian, jadi mendengar pujukan anak-anak yang berjumlah 10 orang ni, abang-abang Nabi Yusuf, maka ayahnya pun berkata, rupanya jawapan yang Yaqub berikan ini menambah lagi rasa kecemburuan dalam hati mereka. Dia berkata, aku bukan tidak mempercayai kamu, tapi sungguhnya kepergian kamu bersama dia dengan Yusuf ini pasti menyedihkan aku. Ini adalah seperti yang kita lihat dalam tafsir Ibn Katsir, bahawa kerana maksudnya berat rasa hatinya untuk pisah dengan Yusuf ini, kerana cintanya pada Yusuf ini bertambah sejak dia mendapat mimpi yang membawa petanda kebaikan yang besar itu, iaitu sifat-sifat kenabian yang datang dalam mimpi yang telah kita bincangkan. Di samping itu, kesempurnaan akhlak serta bentuk jasmaninya yang sangat sigak, cantik, elok. Selawat dan salam ke atas Nabi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Yusuf yang sedang kita ceritakan ini. Jadi
bila datang jawapan daripada Nabi Yaqub ini, spontan di mulutnya, wa akhafu ayakulahu dhi'b wa antum anhu ghafilun. Aku bimbang kalau dia dimakan serigala sedangkan kamu semua lalai daripadanya. Maksudnya aku bimbang kamu lalai daripadanya. Asyik dengan kerja kamu memanah ataupun sedang membala kambing, tiba-tiba datang serigala menangkapnya, tentulah kamu tidak dapat menyelamatkannya. Jadi kamu semua tahu banyak serigala yang berkeliaran dalam daerah ini. Adalah pendapat para ulama yang menceritakan sebagai contoh dalam Durrul Mansur bahawa dalam kes ini, bahawa Nabi Yaqub ni secara tak sengaja dengan kata-katanya itu, ia mendorong anak-anak itu untuk mencari hilah dan berbohong terhadapnya kelak. Jadi dia lah yang mengatakan kepada abang-abang Yusuf itu, anak-anaknya sendiri, bahawa nanti serigala akan makan, sedangkan serigala nak makan seorang manusia bukan kerja mudah. Dia merupakan binatang yang datang dalam kelompok, dalam satu kumpulan, dan tentulah dia tidak makan begitu. Dia akan menyerang terlebih dahulu, menggigit sebagai contohnya, dan dia tidak sebesar harimau yang boleh mematahkan tengkuk. Ini perkara-perkara yang timbul disebut oleh para ulama tafsir dalam kaitan terhadap peristiwa ini. Dalam satu riwayat dikemukakan oleh Imam As-Suyuti dalam Durrul Mansur, ditemui bahawa Nabi SAW bersabda, janganlah mengajar seseorang itu berbohong, kerana dalam konteks ini agaknya anak-anak Nabi Yaqub tidak mengetahui bahawa serigala dapat makan orang. Tapi bila si ayah, iaitu Yaqub AS, berkata perkara tersebut kepada mereka, maka mereka tangkap dan menjadikan ia asas untuk berbohong kepada ayah itu kelak nanti dalam bahagian berikut yang akan kita bincangkan. Jadi sebenarnya saudara-saudara Nabi Yusuf ini, abang-abangnya tidak menyanggah. Barangkali dah beberapa kali mereka minta si ayah untuk bawa adik mereka Yusuf, tapi ditolak. Kan itu dalam redaksi ayat ni kita dapat lihat seolah merupakan satu pujukan yang berikutnya, permintaan yang selanjutnya supaya melepaskan Yusuf bermain-main ikut mereka dalam perjalanan itu. Jadi setiap kali diminta, setiap kali bertambah cemburu. Nampaknya level cemburu mereka itu meningkat dengan sebab ayah sentiasa memberi alasan tidak membenarkan. Jadi di sini kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya At-Tahrir At-Tanwir, bahawa sebenarnya kalau kita kaji dalam ayat ini beberapa kali disebut perkataan Zi'ib, iaitu serigala. Mungkin serigala yang hidup dekat daerah negara di bahagian Palestin, di bahagian Jordan, di bahagian ini, yang merupakan serigala yang ganas, macam juga spesies serigala yang datang daripada wilayah Rusia. Wallahualam. Al-Imam Tahir Ibn Ashur ni selalu mengemukakan pandangan luar kotak berdasarkan mungkin kajian-kajiannya. Dari sudut lain, tulis Al-Imam Ibn Ashur lagi, orang-orang Arab pun dapat bahawa serigala ni bila diganggu dia akan menyerang manusia, mencederakannya, tapi tak makan. Dia mungkin menyebabkan manusia itu dalam keadaan cedera parah. Selanjutnya begitulah, bila serigala ni melihat darah musuh yang diserangnya itu, maka dia bertambah ganas, macamlah ikan jerung dalam lautan, bau darah, maka dia menjadi lebih ganas. Tapi ada juga pendapat kalangan para ahli tafsir mengatakan bahawa mungkin serigala ini maksudkan itu adalah sikap abang-abang Nabi Yusuf sendiri. Ini merupakan satu metafora, satu analogi, satu majas yang digunakan. Mungkinkah begitu? InsyaAllah kita akan lihat dalam kuliah berikutnya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.